الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dapat lagi kita bersama-sama di dalam program Bicara Tasawuf untuk siri yang keempat. Alhamdulillah. Jadi para penonton semua, sebelum kita teruskan, para penonton yang sama ada berada di pejabat ataupun berada di rumah ataupun di mana-mana saja, kita minta tolong sama-sama untuk kita like dan sharekan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita dan juga rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersama kita pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Abdul Manam Muhammad, pensyarah Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan UNIZA. InsyaAllah kita akan sama-sama membicarakan mengenai kitab Tanwirul Qulub. Dan insyaAllah ini dah masuk siri keempat. Jadi sama-samalah kita kalau boleh memberikan, kita kata kesempatan waktu ini kita fokus memberikan telinga dan juga kita punya fokus agar dapat memberi, kita kata dapat mendapat banyak input pada hari ini, insyaAllah. Jadi doktor, tanpa membuang masa, jadi saya menjemput Dr. Abdul Manam untuk menyampaikan siri keempat pada hari ini. Dipersilakan. Baik. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Sama ada nikmat yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Dan insya-Allah pada kali ini akan disambung lagi penghuraian atau pengajian kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, bahagian tasawufnya itu. Baik, perkara yang ingin dijelaskan pada kali ini iaitu pada kata-kata
Syekh Muhammad Amin dalam terjemahan di sini muka surat 177. Baik, kata beliau, berbeza halnya dengan amal saleh. Jadi berbeza ini uslub Indonesia lah, bahasa kita berbeza lah. Jadi berbeza keadaannya dengan amal soleh. Yang sebelum ni Syekh Muhammad Amin Kurdi telah menjelaskan kesan-kesan amal soleh terhadap diri manusia ni. Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang perkara yang sebaliknya, yakni mengenai dosa, kesalahan, kemaksiatan dan sebagainya dan kesannya terhadap diri manusia. Baik, perbuatan-perbuatan dosa berbahaya bagi hati, seperti racun membahayakan tubuh. Jadi kata Syekh Muhammad Amin ni, perbuatan-perbuatan salah yang kita buat ni, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan sebagainya, dia bukan saja seperti yang sedia maklum dalam pengajian ilmu usuluddin kita ni, perbuatan salah dan dosa yang kita lakukan ini, kita akan menerima pembalasan dia di akhirat saja. Rupa-rupanya amalan ni dia ada kesan terhadap diri kita dalam kehidupan kita di dunia ini juga. Aspek inilah yang kadang-kadang jarang diberikan perhatian. Kerana kita mungkin jarang berfikir tentang perkara ni lah. Yang ghalibnya kita ni tengok perbuatan dosa ni, balasan dia nanti, di akhirat nanti. Adapun kaitannya dengan kehidupan kita, aspek qalbu kita dan kehidupan kehidupan seharian kita, sebenarnya kata Syekh Muhammad Amin itu juga ada kesan dia. Maka dinyatakan di sini perbuatan-perbuatan itu sebenarnya berbahaya bagi qalbu. Jadi diri manusia ni yang paling berharga pada diri manusia ni qalbu dia tu. Kalau qalbu tu molek orang lain, rosak di situ rosak orang lain. Kalau qalbu tu, itu juga yang akan boleh mengubah manusia sama ada menjadi manusia atau binatang. Kerana qalbu tadi itu juga. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Tidaklah berarti berubah fizikal jadi binatang ternak, tapi qalbu mereka tu rosak, lalu bertukar sifat menjadi sifat yang sama dengan sifat-sifat kebinatangan. Jadi yang akan menjadikan qalbu manusia ini rosak antaranya kerana sebab kesalahan dan dosa yang dibuat oleh manusia itu. Jadi Syekh Muhammad Amin Kurdi nak menjelaskan kepada kita bahawa kesalahan yang kita buat tu kalau tidak diselesaikan, kalau tidak kita cuba untuk baiki, kalau tidak kita cuba untuk sucikan dia, bersihkan dia dengan istighfar, taubat dan melakukan perkara-perkara lain yang menyumbang kepada terhapusnya kesalahan dan dosa kita tu, dia akan membawa kesan yang berbahaya pada qalbu manusia. Dan dinyatakan di sini oleh beliau, dia seumpama racun yang membahayakan tubuh kita. Jadi kita tengok tamsilah dia ni macam racun. Racun kalau kena pada tubuh kita ni, dia mengakibatkan dengan akibat yang berbagai-bagai lah. Tengok atas bahaya racun tu lah. Kadang-kadang boleh bawa kepada lumpuh, kadang-kadang boleh bawa mati pun ada. Jadi kesan yang parah. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Muhammad Amin. Bahawa kesalahan dan dosa yang dibuat oleh manusia yang tidak dibersihkan, dia akan meninggalkan kesan yang sangat buruk dalam qalbu manusia. Baik, dengan beragam tingkat bahayanya. Yang tahapan dari segi bahaya atau kesan daripada perbuatan salah yang kita buat tu, kesilapan yang kita lakukan itu berbeza-beza lah. Berbeza-beza bergantung kepada banyak perkara. Antaranya perbuatan itu sendiri ada yang dianggap sebagai kesalahan yang berat, kesalahan yang ringan, dosa besar, dosa kecil lah. Kadang-kadang berkait dengan pengulangan, ada yang diulangi dan tidak diulangi. Jadi pengaruh atau kesannya terhadap diri manusia ini berbeza-beza. Tidak ada keburukan dan penyakit di dunia dan di akhirat ini yang tidak disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat. Ini satu kenyataan yang dikemukakan oleh beliau bahawa segala keburukan yang berlaku dalam kehidupan ni, segala penyakit, segala musibah, tidak ada satu pun di antaranya itu yang berlaku kecuali semuanya itu berkait ataupun diakibatkan oleh dosa dan maksiat. Jadi menurut apa yang beliau keterangan yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Amin ni, masalah kehidupan kita hari ini, masalah lah yang berupa masalah musibah, bencana, semuanya itu berkait dengan perbuatan dosa yang kita buat. Baik, kenyataan beliau ini apakah ada dalil untuk kita bertanggungjawabkan? Kalau kita tengok Al-Quran memang jelas lah bahawa ayat-ayat Al-Quran bila membicarakan tentang masalah-masalah musibah dan sebagainya, di penghujungnya selalunya dikaitkan dengan apa yang diusulkan oleh manusia, bima kasabat aydin nas dan sebagainya. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, itulah trend dia.
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, antaranya lah bima kan yakzibun, dengan sebab pendustaan yang mereka lakukan, dan macam-macam lagi ayat yang dikaitkan bahawa musibah, bala bencana dan itu dan ini macam-macam lah dalam kehidupan kita ni, semuanya berpunca berkait dengan kesalahan, dosa dan perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Itu perkara yang perlu kita perlu kita terima, perlu kita fahami, dan bahawa ternyata kenyataan ini boleh dipertanggungjawabkan kerana dalil-dalil Al-Quran sangat banyak sekali menyebut tentang perkara ini. Baik, maksiat mempunyai banyak pengaruh buruk yang membahayakan hati dan badan. Jadi ternyata bahaya kemaksiatan ni bukan saja dia pada qalbu manusia, pada hati manusia, tapi juga pada tubuh badan zahirnya. Jadi mungkin kita boleh fikirlah masalah kesan kemaksiatan tu pada qalbu tu kita nampak dekat sikit sebab dia merupakan perkara spiritual, perkara rohanian. Jadi perbuatan salah tu dia mengakibatkan hati kita menjadi terhijab, haji kita menjadi kotor, banyak sifat buruk, itu kita rasa dekat sikit. Tapi macam mana dosa ni ada kesan terhadap tubuh badan kita ni, zahir ni. Itu yang kadang-kadang kita rasa agak kita nak sikukan benda tu rasa mungkin tu sikit lah. Okay. Tapi Syekh Muhammad Amin Kurdi menyatakan bahawa kesan kesalahan kita tu, perbuatan buruk kita tu, kesilapan kita yang kita lakukan itu sebenarnya bukan pada qalbu saja, bahkan pada badan kita juga. Dia ada kesannya, ada pengaruhnya. Di dunia dan akhirat. Kalau di akhirat memang itu sudah jelas kerana menjadi keyakinan kita. Kita belajar dalam ilmu usuluddin, ternyata bahawa setiap perbuatan buruk yang kita lakukan itu memang pembalasan yang di akhirat. Itu sedia maklumlah. Tapi di dunia ini yang jarang kita perhatikan. Baik, dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui berapa banyak pengaruh buruk yang ditimbulkan maksiat itu. Pada dasarnya tentang buruknya akibat perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan ini terhadap diri kita di dunia ini, melibatkan qalbu kita dan juga melibatkan kehidupan kita dan sebagainya, itu hakikat sebenar yang tahu sejauh mana buruknya perkara itu Allah Ta'ala saja yang tahulah. Dan tidak dinyatakan secara jelas ukuran-ukuran keburukan daripada perbuatan dosa ini. Cuma diberitahu memang mendatangkan akibat yang buruk pada diri manusia. Kemudian Syekh Muhammad Amin Kurdi ni nak menjelaskan beberapa antara kesan-kesan dia. Baik, salah satu pengaruh buruk maksiat adalah tertahannya ilmu yang bermanfaat bagi si pelaku maksiat. Salah satu aspek buruknya perbuatan salah, dosa kita, kesilapan kita ni, iaitu kita terhalang daripada memperolehi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita tengok dari neraca yang umum, ilmu tu secara umum dia tak berkait sangatlah dengan orang ni orang baik ke orang jahat ke, orang buat salah ke buat baik. Kita tak nampak sangat dari aspek tu. Aspek memperolehi maklumat ni. Kita sendiri pun tahu orang bukan Islam pun banyak juga ilmu. Orang-orang alim maksiat, orang jahat melakukan keburukan pun mereka juga ada kepakaran, kemahiran, keilmuan. Jadi kalau begitu apa yang dimasukkan tertahannya ilmu. Jadi dalam sudut pandang tasawuf, ilmu tu diklasifikasikan kepada dua. Satu ilmu yang bermanfaat, satu ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ukuran kita nak mengukur ilmu ni bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ukuran dia. Takkanlah ilmu ilmu contohnya ilmu akidah, ilmu fiqh tak bermanfaat. Tidak, bukanlah ilmu-ilmu lain jadi ilmu matematik, ilmu sains tidakkah benda itu juga bermanfaat. Jadi kalau begitu apa ukuran manfaat? Jadi ini kita kena tengok dari sudut pandangan kesufian lah tentang manfaat ni. Kalau kita tengok dari sudut biasa ni, kita akan nampak semua ilmu tu bermanfaat untuk ahlinya, untuk bidangnya, semua ada manfaat. Tapi dalam neraca tasawuf, manfaat atau tidak tu bukan ukuran ilmu itu, ilmu keagamaan atau ilmu keduniaan. Itu bukan ukuran ni. Ukuran dia ni sejauh mana ilmu itu tu mendatangkan kita ni, menjadikan kita lebih kuat keyakinan kepada pencipta, kepada Allah. Lebih memahamkan kita kepada Allah, lebih mendorong kita kepada amal-amal kebaikan dan lebih mendekatkan kita kepada keredaan-keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dasar ukuran ilmu bermanfaat atau tidak. Sekalipun ilmu itu pada sudut zahirnya merupakan ilmu-ilmu yang tak ada kaitan langsung dengan Quran dan Sunnah.
Contohnya ilmu-ilmu ni yang tidak ada kaitan secara rapat lah dengan Quran Sunnah, engineering ke, sains ke, apa saja ke. Tapi sekiranya ilmu ini boleh membawa manusia lebih patuh, lebih sedar tentang ketuhanan Allah, lebih faham tentang sifat-sifat ketuhanannya, menjadikan dia itu lebih meyakini tentang ketuhanan Allah, dia tetap dikira sebagai ilmu bermanfaat. Dan mungkin boleh berlaku terbalik. Ilmu yang berasaskan kepada wahyu pun boleh jadi tidak bermanfaat pada orang-orang tertentu. Bukan ain ilmu tu, bukan ilmu tu sendiri, tapi hal yang ditimbulkan oleh ilmu tu. Contohnya ilmu yang kita anggap ilmu suludin, ilmu fiqh, termasuk ilmu tasawuf juga, ada kalanya dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat kepada orang tu. Sebab apa? Dari segi bagaimana kesan ilmu tu pada orang tu. Sekiranya dengan ilmu ni menjadikan orang itu lebih sombong, lebih bangga, dan melihat orang semuanya bodoh, melihat orang semuanya tak kena, melihat orang semuanya tidak bererti. Ilmu ini, sekiranya ilmu mendatangkan sifat yang demikian, berarti ilmu itu dari kacamata tasawufnya tidak dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebab itu dalam setengah kitab tasawuf selalu didatangkan hadis ini, sekalipun periwayatannya tidaklah terlalu kuat, tapi makbul lah tarafnya pada dasarnya. Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmu pengetahuan dia tu tapi tidak bertambah petunjuk, macam mana boleh jadi macam tu? Pengetahuan bertambah, petunjuk yang tidak bertambah. Jadi maka dinyatakan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia ini tidak bertambah melainkan semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Ilmu bertambah, hidayahnya tidak ada. Tidakkah kita ni tahu ilmu itu nur, menerangi, tapi macam mana hadis ni kata macam tu? Jadi kena tengok. Sesuatu benda tu kadang-kadang baik, tapi tengok tempat letak yang mana. Kuah gula ni benda yang halal, molek, sedap. Tapi kalau duduk dalam kocek, masalah lah. Bukan tempat dia. Tempat dia letak tu kat mana? Tempat duduk dia tu. Jadi aim dia tu memang molek. Tempat dia jatuh di mana? Maka demikian juga ilmu ni. Kalau jatuh pada kalbu yang tidak sehat, maka orang akan jadikan ilmu itu untuk kejahatan. Orang akan memanfaatkan ilmu, menggunakan ilmu itu untuk buat perkara yang tidak baik, perkara yang menyanggahi syarak dan sebagainya. Maka di kala itu ilmu itu dikatakan ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Bukan ain, bukan diri ilmu itu sendiri, tapi konsep dia tu ataupun rangkaian ilmu tu yang menjadikan orang tu terlibat dengan kesalahan, kesilapan, sifat buruk dan sebagainya. Itu yang perlu kita faham. Jadi bila dikatakan di sini menjadikan antara kesan dosa, menjadikan ilmu tu ilmu yang tertahan daripada seseorang tu, iaitu ilmu yang bermanfaat tak dapat ke dia. Jadi kalau kita tak faham dengan baik, mungkin berlawanan dengan wakil lah, dengan realiti yang kita tengok. Kita tengok kawan ni semayang pun tak, tapi best student. Mana pula ni? Kadang-kadang dia ni nampak perbuatan buruk, buat jahat tu ni, tapi menjadi pelajar antara pelajar cemerlang. Macam mana ni? Jadi perlu dipahami bahawa ilmu yang dimaksudkan di situ adalah ilmu yang ada cirinya, iaitu memberi manfaat. Baik, kerana ilmu adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati hamba. Itu hakikat sebenar ilmu. Bila sebut cahaya, sepatutnya dia akan mencahayakan kalbu lah. Tapi kalau dia menanamkan sifat buruk dalam kalbu, berarti ada benda yang tidak kena. Sementara laku maksiat, yakni laku ni perbuatan maksiat, akan memadamkan cahaya yang sudah tertanam. Jadi kalau ilmu yang sedia ada pun, dengan perbuatan buruk kita tu, maka sinar dia tu akan terpadam. Dorongan ilmu tu yang patutnya menerangkan akal, kalbu kita tu, tak jadi macam tu. Bahkan dia mendorong kita kepada hal-hal yang lain daripada hal-hal yang baik. Atau akan menjadi penghalang masuknya cahaya ke dalam hati jika cahaya belum ada di dalam hati si hamba. Jadi pengaruh perbuatan salah dan dosa yang kita buat ni, pertama sekali bukan saja dia menghalang ilmu-ilmu yang bermanfaat tu diperolehi, tetapi juga yang sedia ada pun dikaburkan cahayanya, sinarnya tu. Yang sepatutnya ilmu itu memberi laluan kepada kita untuk melakukan banyak kebaikan, tiba-tiba tak. Kita gunakan kemahiran kita, kepandaian kita, kepakaran kita itu pada perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, perkara yang dilarang dan sebagainya lagi. Itu perkara yang perlu kita fahami daripada kenyataan beliau ini.
Baik, kemudian kata Syekh Muhammad Amin Kurdi lagi, pengaruh lain dari maksiat adalah derita keterasingan yang dirasakan si pelaku antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Apa erti kata-kata beliau ini? Antara kesang kemaksiatan itu menjadikan kalbu seseorang itu wahsyah. Wahsyah ni jadi liur. Liur ni dok jinok, dok dekat dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tak cenderung untuk buat baik. Dan kalau dia buat baik pun tak ada rasa kemanisan dan kelazatannya. Itu kesan dia. Kesan jadi liur tu. Maksud liur artinya hal-hal yang mengaitkan dengan Allah, mengingatkan kepada Allah, tak berasa nak kata orang. Tak berasa nak, kalau keyakinannya lemah, harapannya rendah dan sebagainya. Itu hati yang liur. Hati yang liur ni jauh daripada hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi menyenaraikan salah satu daripada kesang kemaksiatan ni menjadikan hati kita ni jadi liur, tak jinak dengan Allah. Maksudnya ingatan kita kepada Allah tu tak ada kemanisan. Ibadah yang kita buat tu tak ada keseronokan, tak ada kelazatannya itu yang menarik kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak timbul. Baik, keterasingan yang tak terhingga. Sampai ke tahap kadang-kadang kita penuh dengan kerusingan, kebimbangan, ketakutan dan sebagainya, hati kita yang penuh kekosongan. Itu yang disebut antara kesan pengaruh daripada keburukan dan kejahatan yang kita lakukan. Baik, akibat lainnya adalah mengalami kesulitan dalam mengatasi semua problem yang dia hadapi. Baik, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dia beritahu antara kesan kesalahan, dosa kemaksiatan yang kita buat ni, iaitu seseorang tu akan menghadapi banyak kesulitan dan kepayahan untuk menghadapi masalah. Masalah ni tak boleh nak elok, tetap ada. Selagi kita ni bernama manusia, masalah itu sesuatu yang kita tak boleh nak elok lah. Kalau ada orang yang beranggapan hidup dia ni tak ada masalah langsung, orang tu dah jadi berangang. Berangang sebenarnya. Berangang macam ia harap air laut ni tak ada kocok lah, tak ada gelora. Itu sampai kiamat tak akan berlaku. Tak katalah. Maka sama juga kalau persepsi hidup kita ni, masalah hidup tak ada. Nak cari kehidupan, tak ada sikit abuk masalah ni. Itu kita dah jadi hampir-hampir bertaraf orang yang berangang. Kerana perkara tu pada adat kata perkara tidak berlaku. Masalah tetap berlaku. Tetapi persoalannya adalah bagaimana cara nak menyelesaikan masalah tu. Solusinya ataupun laluan penyelesaiannya, jalan keluarnya. Itu yang kita perlukan. Adapun nak mengharapkan dunia ni tak ada masalah, itu kalau kita tengok pada huraian Syekh Ibn Atta' dalam Kalam Al-Hikam, itu berlawanan dengan tabi'i. Dunia yang dinamakan dunia tu memang benda tu sifat-sifat keburukan, permasalahan itu memang tabi'i ataupun ciri kepada kehidupan duniawi kita ni, tak boleh nak elok. Maka yang diperlukan adalah pelepasan, jalan keluar, penyelesaian. Jadi antara akibat daripada melakukan kesilapan ni, kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, orang tu menghadapi banyak kesulitan kepayahan untuk menyelesaikan masalah dia. Itu dia. Baik, dia tidak mendapati jalan keluar untuk penyelesaian masalahnya. Kalau ada masalah tak selesai-selesai, tak nampak jalan keluar, tak tahu nak selesai macam mana. Dan kalau ada jalan keluar pun terasa demikian susah. Maksudnya kalau dia nampaklah laluan-laluan penyelesaian, tapi dia menghadapi banyak kerumitan, banyak kesukaran untuk selesai sesuatu masalah tu. Kata orang memang letih lah. Letih nak menghadapi halangan-halangan yang berlaku tu. Ini kata Syekh Muhammad Al-Kurdi antara kesan-kesan daripada kesilapan-kesilapan, kesalahan dan dosa yang manusia lakukan. Baik, seterusnya. Pengaruh lainnya dari laku maksiat, yang ini lagi dari perbuatan maksiat itu adalah gelap yang didapat si pelaku dalam hatinya. Hingga dia merasa seolah-olah dunia ini gelap gelita. Antara kesan perbuatan buruk, kemaksiatan terhadap diri manusia ni panggil zulmah. Zulmah ni gelap yang maknawi lah. Dia bukan gelap gelita dengan fizik ni, gelap maknawi. Gelap hati ni, manusia ni tak ada hidayat. Keimanan, keyakinan dan sebagainya itu malap di dalam hatinya itu. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya yang disebut, kalau kita nak rujuk, banyak sekali pedoman-pedomannya di dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya yang kita boleh tengok, yang biasa kita dengar lah, Nabi menjelaskan apabila seseorang hamba tu, apabila dia lakukan kejahatan,
innal amda idza athnaba kanat nuqtatun sauda ala qalbi. Bila seseorang manusia ni dia buat salah, buat silap, akan timbul satu titik hitam pada kalbu dia tu, cermin kalbu dia tu akan ada titik hitam. Jadi kalau dia taba wa istaghfara saqula qalbu, kalau dia bersihkan benda tu dengan istighfar, dengan taubat, dia akan bersih balik. Tapi kalau dia biarkan dan bertambah-tambah, dia akan bertindang-tindang, maka kegelapan itu dia akan jadi sampai ke taraf ron, seperti yang disebut dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan perbuatan buruk, kesalahan, kesilapan yang dibuat oleh manusia ini, dia bertindang-tindang, akhir sekali dia jadi menutup tu pintu hati dia tu, sehingga membawa manusia kepada kekufuran dan seumpamanya. Ini kesang. Jadi persoalannya titik hitam tu yang disebut tu titik hitam apa? Yang disebut dalam hadis, saya nak relate, nak kaitkan dengan gelap yang dimaksudkan di sini ni supaya kita faham konsep gelap tu. Dia adalah perkataan yang majazi saja. Jangan tengok ke teleskop pula ataupun batang-batang lain nak tengok gelap cerah dalam tu. Ini persoalan maknawi saja. Jadi kegelapan itu, nuqtatun sauda, titik hitam tu yang bertitik-titik atas cermin kalbu manusia ni, kalau tengok huraian Syah Waliullah Dahlawi dalam Hujjatullah Al-Balighah tu, dia kata akan tumbuh dalam hati manusia ni sifat-sifat ketangan. Sama ada kebinatangan yang disebabkan kepada binatang buah ke sabun iyah ni, ataupun kebinatangan yang dinisbahkan kepada binatang ternak ni. Dia dua kategori binatang yang mewujudkan dua klasifikasi sifat yang berbeza pada diri manusia ni. Kalau binatang-binatang ternak bahimiyah ni, dalam istilah dia tu, binatang ternak ni lebih suka kepada kegemaran nafsu lah, untuk makan, untuk tidur, untuk nafsu yang sifatnya macam tu. Tidur, makan, minum, dah berkedudukan dan sebagainya. Aspek-aspek itu, kemahuan nafsu itu dianggap sebagai sifat-sifat kebinatangan. Adapun sabun iyah ni, binatang buah ni, sifat-sifat yang buruk, permusuhan, kebencian, asak dengki, kemudian tamuk haluba dan sebagainya, dendam kesumat, semua itu merupakan ciri-ciri kebinatangan buah. Binatang buah lah, macam binatang buah kita tengok lah. Rimah ni kalau dua ekor pun boleh hidup. Apatah lagi ramah, 2 ekor berebut kawasan. Masing-masing nak tunjuk mana hak nelang sekali, hak mana boleh menguasai. Itu kalau 2 ekor. Kalau banyak ekor berat lagi. Kita nampak 2 ekor pun dah nak hidup dah. Jadi kita tengok benda ni, sifat kebinatangan ini, kata Syah Waliullah, titik hitam ni kalau dia banyak bertitik dalam kalbu manusia ni, dia akan menumbuhkan sifat-sifat buruk tu, sama ada sifat-sifat yang berkait dengan yang dinisbahkan kepada binatang ternak ke, ataupun sifat-sifat kebinatangan yang dinisbahkan kepada binatang buah ni akan tumbuh dalam hati. Jadi pada waktu itu manusia akan bersifat dengan sifat-sifat kebinatangan. Badan manusia tapi sifatnya adalah sifat yang mirip dan sama dengan sifat-sifat kebinatangan, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, penuh dengan hasad dengki, ketamakan dan bermacam-macam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan zulmah, jiwa yang kelam, jiwa yang tidak ada hidayah, tidak ada nur, sehingga tidak ada pegangannya, penuh dengan sifat-sifat buruknya. Sifat-sifat buruk ni kita fahamlah, semua sifat-sifat buruk ni disebut sebagai penyakit al-amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Artinya apa? Kewujudan sifat-sifat ni dari manusia menjadikan kita sakit. Kita sakit, tapi sakit hati lah. Bukan sakit badan, sakit hati. Tapi sakit hati pun boleh buat kesan juga kepada benda-benda lain. Kadang-kadang naik darah lah, itulah, inilah, berkait juga. Tapi persoalannya sifat-sifat buruk ni dia mendatangkan penyakit kalbu. Maksudnya yang saya nak highlight ni, dia akan mendatangkan penderitaan pada diri orang yang dikuasai oleh sifat-sifat buruk ni. Contoh mudah macam kita ni orang yang ada sifat kesombongan. Macam mana kalau orang hina kita, orang perendah kita, kita mungkin dia nak tidur malam. Kerana dia nak terima kritikan orang tu, dia nak terima orang perendah kedudukan kita tu. Sakit kita tu, sakit dengar. Itu maksud al-amru al-qalbiyah. Baik. Seterusnya, jadi dia segelap gelita sebab tidak ada pedoman, tidak ada hidayah dalam hati dia tu, lemah keyakinannya dan sebagainya, sehingga kehidupan itu selalu macam gelap. Bila berlaku masalah, tak nampak jalan penyelesaian, tak ada tempat dah nak berpaut, tak nampak benda tu. Jadi keyakinan akidahnya itu tenggelam.
tergelar. Sehingga bila berlaku apa-apa, tak tahu dah nak unggah ke mana. Ini gelap gelita. Kadang-kadang berlaku kesusahan, tapi kesusahan tu taklah susah sangat. Tapi dia rasakan seolahnya keseluruhan hidupnya penuh dengan kesusahan. Padahal kesusahan tu hanya satu juzuk dalam kehidupannya saja. Tapi inilah kedudukan orang yang qalbunya menjadi zulmah. Itu masuk sempit tadi tu. Masuk sempit maksudnya kesalahan yang sikit dia rasakan banyak. Kesalahan yang satu juzuk dalam kehidupan dia seolah dirasakan itulah keseluruhan hidupnya. Sehingga hidup dia tu dirasa semuanya tak bernasib baik. Tak bernasib baik sama semua perkara. Sekalipun dia ni lebih senang daripada orang, lebih baik daripada orang, tapi tetap dia rasa sentiasa tidak bernasib baik. Ini semua keadaan-keadaan yang disebut sebagai zulmah, yang dikatakan dunia ini gelap gelita. Itu maksud gelap gelita tu bukan tak ada lagi. Gelap gelita ni dari sudut kehidupan perasaan dia itu penuh dengan hal-hal yang tidak ada ketenteraman, tidak ada keyakinan dan sebagainya. Baik. Semakin bertambah pekat gelap yang dirasakan, semakin bertambah pula kebingungannya. Semakin gelap kalbu dia tu, maka semakin bertambah bingung. Maksudnya jalan keluar, jalan pelepasan, jalan kegembiraan, jalan ketenteraman semakin nipis, semakin tak nampak benda tu. Baik. Lalu gelita dalam hati tu, yakni kegelapan dalam hati tu nampak di wajahnya. Ada kalanya kadang-kadang aspek kalbu kita ni kadang-kadang tercermin pada muka kita. Air muka kita, bukan pada muka, air muka kita tu. Orang-orang yang biasa dengan pandangan-pandangan kalbu ni ataupun dengan hal-hal perkara ni kadang-kadang dapat kesang lah. Kita ni tengah serabut ke, tengah susah hati ke, roliknya dia timbul pada air muka tu. Demikian juga ketaatan, ibadah, ketenteraman, keyakinan ada kalanya, tidak semuanya, ada kalanya ditimbul pada air muka dia tu. Kalau dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada muka mereka itu ada kesang-kesang, ada tanda-tanda dan kesang-kesang pengaruh daripada kesang sujud mereka tu. Okey, hingga jelas terlihat di mata para ahli basirah. Jadi Syekh Muhammad Amin kata, kesang-kesang gelora dalam manusia ni kadang-kadang ternampak pada air muka. Dan tidak semua orang yang boleh faham, boleh nampak benda ni. Yang ghalibnya yang dapat memahami perkara ni orang yang ahli basirah. Siapa dia ahli basirah? Basirah ni maksudnya orang yang memiliki pandangan mata hati. Mata hati ni sebenarnya bermaksud pandangan qalbu, keyakinan kita, kefahaman dan keyakinan kita. Itu maksud basirahnya. Sebenarnya setiap orang ni, orang mukmin ni sebenarnya ada basirah belaka. Tinggal lagi basirah dia tu terang tak terang. Sebab apa saya kata macam tu? Kita ni, orang kita kadang-kadang berlebihan sikit dalam memahami basirah ni. Sehingga pada mereka ni basirah ni golongan awliya saja. Orang yang ada pandangan mata hati. Kita semua hari ni tak ada. Saya rasa itu kurang tepat lah. Sebab apa? Konsep basirah ni, pandangan mata hati ni yang merujuk kepada kefahaman dan keyakinan yang dapat diterima oleh hati manusia tu. Sedangkan benda tu tak nampak dilihat oleh mata kasar kita ni. Baik, sekarang kita percaya kepada Allah. Yakin ke tidak? Sudah tentu yakin. Dan macam mana kita percaya? Kita tengok ke? Tak tengok. Sebab apa? Tapi kalbu kita tu dapat melihat. Melihat dalam inverted comma tu dengan makna dapat menerima kebenaran dia dengan penuh keyakinan. Itu sebahagian daripada basirah. Tinggal lagi tahapan basirah ni berbeza-beza macam mata manusia kok. Mata manusia ni dari segi tahapan keterangan dia tu, terang dia tu berbeza-beza. Ada orang kadang-kadang jauh boleh nampak, seorang lagi tak boleh nak nampak pada jarak yang sama. Dan demikianlah, ragam tu berbeza-beza, maka basirah ni pun berbeza-beza. Kita sebagai seorang mukmin yang percaya, menerima dengan yakin kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan dia tu, itu sebenarnya sudah kesan daripada basirah. Tinggal lagi basirah kita mungkin sekadar tu lah, tidak sampai ke tahap basirah awliya yang mana terangnya basirah mereka itu melebihi daripada apa yang kita punya lah, sehingga apa yang kita tak nampak pun mereka boleh memandangnya. Mereka boleh nampak perkara itu. Baik. Selain itu, maksiat juga bisa melemahkan hati dan badan serta menghalanginya untuk melakukan ketaatan. Salah satu juga kesan daripada kemaksiatan, kejahatan, keburukan, kesalahan yang kita buat ni, dia bukan saja melemahkan spirit kita, semangat kita, kalbu kita, tapi juga badan kita pun jadi lemah, jadi berat, jadi malas dan sebagainya.
Sebab itu kalau kita menghadapi rasa perasaan-perasaan yang semacam ni, maka tuntutan ajaran dan tasawufnya supaya kita ni suruh memperbanyakkan istighfar, banyakkan istighfar dan sebagainya. Dia insya-Allah membantu untuk meringankan balik apa yang kita rasa payah, susah dan sebagainya lah. Baik. Laku maksiat juga, yakni perbuatan maksiat juga bisa melebur berkah umur. Bisa ni bahasa Indonesia seperti bahasa yang agak lain dari bahasa kita. Yakni boleh melebur keberkatan umur kita. Yakni dengan maksud kesalahan, kemaksiatan, dosa, perbuatan buruk yang kita lakukan ni, antara kesannya juga dia menghilangkan berkah hidup. Apa arti berkah? Berkat. Berkat ni makna kasratul khair, banyak kebaikan. Jadi banyaknya kebaikan ni kadang-kadang ada pada benda yang sikit, kadang-kadang ada pada benda yang banyak. Jadi dia tidak seiring, maksudnya tidak semestinya sikit kurang berkat. Banyak tu banyak berkat, tak semestinya. Kadang-kadang berkat tu ada pada yang sikit. Kadang-kadang berkat tu ada pada yang banyak. Tengok sejauh mana kebaikan diperoleh oleh seseorang tu. Kadang-kadang kita beri contoh semasa kita hari ni, orang tu gaji dia RM2,000 je, tapi cukup untuk hidup dia, senang lenang. Ada orang gaji RM20,000, dah cukup semua tiap bulan. Butang beradang lah. Butang itu, butang sini, tapi berganda-ganda pendapatan dia. Ini aspek keberkatan kita kena ambil kira. Jadi salah satu kesannya dia menghilangkan keberkatan hidup. Baik. Kemudian menjatuhkan harga diri, yakni kehormatan dirinya, dan membuat akal menjadi tumpul. Ini juga antara kesan kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan itu. Maruah diri kita mungkin akan jatuh, akan tercemar dengan perbuatan buruk yang kita buat. Demikian juga akal, fikiran kita, kebijaksanaan kita itu akan jadi kurang. Dari segi gaya berfikir dan sebagainya, tidak memiliki kebijaksanaan. Baik. Kemudian akal adalah cahaya, dan laku maksiat, yakni perbuatan maksiat, akan memadamkan cahaya akal. Dengan arti menghilangkan kebijaksanaan. Bukan berarti menjadikan kita ini tak dapat berfikir langsung, boleh berfikir, tapi kebijaksanaan kita berfikir mungkin kurang atau hilang. Baik, maksiat juga akan melenyapkan nikmat dan menimbulkan kefakiran. Jadi salah satu di antara kesan kemaksiatan adalah menghilangkan kenikmatan sesuatu perkara itu. Kenikmatan kurniaan Allah tu dia akan menghilang. Hilang di sini sama ada nilai kenikmatan itu menjadi hilang pada perasaan kita, kita tak dapat menikmatinya dengan sebaik-baiknya, ataupun memang kuantiti nikmat itu sendiri dikurangi. Jadi kurangnya melenyapkan nikmat di sini, menghilangkan nikmat ini mencakupi dua pengertian tu, sama ada kualitinya ataupun kuantitinya. Jadi kalau kuantitinya mungkin kenikmatan yang dikurniakan Allah kepada kita ni mungkin tidak banyak lah. Tapi bagaimana dengan orang yang dikurniakan kurniaan yang sangat banyak, padahal kehidupan dia itu sangat teruk, keyakinan dia, amal ibadah, keburukan, tapi kaya-raya macam mana? Kita kena faham yang itu, bahawa kenikmatan yang dikurangi itu, yang dilenyapkan adalah kualiti dia. Berapa ramai kita tengok hari ni orang kaya-raya tapi berkesudahan mati bunuh diri, padahal kehidupan dia serba cukup. Kita tengok dalam sejarah hidup manusia hari ni, orang-orang kaya yang bunuh diri sangat ramai. Sebab apa? Apa yang tidak cukup? Ini dia. Melenyapkan kenikmatan. Dia tak dapat rasa kenikmatan dengan apa yang ada. Tak ada. Dia lenyapkan kenikmatan. Dari kita ni kadang-kadang nikmat tu sendiri memang kurang tu. Nikmat tu sendiri. Maksudnya tak banyak macam orang lain. Dah apalah pada masing-masing. Dan menimbulkan kefakiran. Menimbulkan kefakiran ni, fakir dalam istilah tasawuf ni dia merujuk pada dua perkara. Kadang-kadang fakir kehidupan. Itu aspek yang biasa kita faham lah. Tapi kefakiran juga merujuk pada fakir qalbu. Dan ini merujuk pada hadis Nabi. Hadis Nabi yang macam mana? Nabi menyebut laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan sebenar tu disebabkan kerana banyaknya pemilikan sesuatu tu, tetapi kaya sebenar ni kaya qalbu dia. Ghinan nafsi, kaya diri dia tu. Jadi saya terangkan ini supaya kita senang nak memahami perkara-perkara yang berkait. Contohnya bila dikatakan perbuatan maksiat itu menimbulkan kefakiran. Tapi realiti yang kita tengok, banyak ahli maksiat
kaya-raya, senang lenang. Macam mana tu? Maka kita fahamlah bahawa kefakiran itu mungkin merujuk kepada kefakiran kalbu dia tu. Mungkin dia kaya tapi hati miskin. Hati tak pernah cukup, tak pernah senang dengan apa yang ada, tak pernah terasa dengan apa yang dimiliki. Itu miskin kalbu. Sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa penuh dengan ketamakan dan macam-macam. Itu panggil miskin kalbu. Jadi bila kita jelaskan ni supaya kita tengok situasi yang berbeza. Bila dinyatakan di sini bahawa kesan kemaksiatan tu menimbulkan kefakiran, ada kalanya berbentuk kefakiran fizikal. Dan ada kalanya perlu kita tafsir, jelaskan kefakiran di situ adalah kalbunya jadi miskin. Suatu nikmat tidak akan lenyap dari seorang hamba selain kerana dosa. Seperti yang sedia maklum tadilah, yang dijelaskan di awal tadi, banyak ayat Al-Quran menjelaskan bahawa kesilapan-kesilapan kita itulah menjadi sebab kepada musibah, bencana, kerosakan-kerosakan yang berlaku dalam kehidupan kita sendiri. Dan seksa, bawa kepada seksa, yakni azab tidak akan, dan seksa yakni azab tidak akan menimpa seorang hamba selain kerana dosa, seperti yang sudah disebutkan di awal mukadimah tadi. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud dan musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah yang menimpa kita ni sebenarnya memang puncanya adalah kerana usaha-usaha yang kita buat. Ini perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Yang kita lakukan semua itu, yang kita usahakan untuk kita buat perbuatan buruk tu, itulah yang mengundang kepada musibah-musibah. Itu sebahagian saja yang didatangkan dalam kehidupan kita. Tapi yang diberi kemaafan oleh Allah lebih banyak lagi. Itu nak dinyatakan bahawa musibah yang menimpa kita ni, pertama sekali memang itu adalah hasil ataupun natijah atau disebabkan oleh perbuatan buruk yang kita lakukan. Tapi itu bukan itu bukan pembalasan yang lengkap. Bukan. Dia hanya sebahagian saja. Sebab apa? Yang lain itu diberi kemaafan oleh Allah. Kalau diberi, anda kata semua yang kita buat tu dibalas serentak menurut nilainya, itu berat kita. Mungkin berat kita nak menanggung, itu mungkin tidak mampu tanggung. Jadi demikianlah perkara yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Baik, bab yang selanjutnya, bab seterusnya tentang tasawuf. Jadi yang tadi itu sudah 4 kuliah itu mukadimah dalam pasal tasawuf ni. Baru nak masuk tasawuf. Baik, tapi inilah intipati yang penting yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Qurdi tentang tasawuf ada di sini. Baik, apa kata beliau? Ketahuilah bahawa tasawuf yang juga disebut ilmu batin. Istilah orang kita, ilmu batin ni lain. Ilmu batin ni, ilmu orang belajar silat tu, ilmu juruh tu ilmu batin. Tapi tasawuf, ada ilmu batin adalah sebenarnya ilmu batin ni nama lain bagi tasawuf. Jadi penggunaan istilah ilmu batin digunakan untuk ilmu-ilmu magic tadi tu, itu penggunaan setempat je lah. Tapi dalam tasawuf memang, kitab tasawuf memang menggunakan nama lain bagi ilmu tasawuf adalah ilmu batin. Baik, kalau kita tanya sikit, mari mana nama-nama ilmu batin ni? Ilmu batin. Jadi antaranya yang kita boleh kait kalau nak tengok kepada rujukan hadis, Nabi bersabda ilmu ilman. Ilmu tu ada 2 jenis. Satunya antaranya ilmun fil qalbi. Fadzalika huwal ilmun nafi', kata Nabi. Ilmu yang tersemak dalam hati. Maka itulah dalam perkataan lain, ilmun fil qalbi itu ada ilmu batin. Ilmu yang tersemak dalam hati, yang dihayati oleh manusia, yang menjadi keyakinan manusia, yang menjadi penghayatan kalbunya itu. Itulah intipati ilmu tasawuf. Fadzalika huwal ilmun nafi'. Yang demikian itu adalah ilmu yang memberi manfaat. Saya terpaksa cerita sikit-sikit mana-mana yang saya ingat ni, sebab hari ni banyak berlaku keingkaran. Ingkar apa pun, orang banyak soal balik dah hari ni. Soal balik, ambil mana nama ni, itu ilmu tasawuf ni mari mana. Ini hari ni orang besar balik. Zaman dulu orang tak besar sebab ilmu tu sudah sampai ke zaman kemuncaknya. Ulama-ulama mengarang kitab dalam bentuk tidak menyebut lagi dalil-dalil. Mereka sudah ambil buah dia saja, intipati saja. Kerana mereka sudah sedia maklum. Mereka
mereka pada zaman kematangan. Maksudnya proses keilmuan tu sudah menjadi masuk. Jadi mereka tak datangkan lagi dalil. Tapi hari ini ni keilmuan tu matang, kita tak matang. Orang ni, manusia ni tak matang. Banyak soalan semula dah. Mari mana ilmu ni? Mana dalilnya? Tapi bagus jugalah dari satu segi. Menjadi pendorong kepada kita untuk rujuk balik, tengok balik mana dalil-dalil tu. Baik, yang juga disebut ilmu batin merupakan ilmu yang paling besar nilainya dan paling agung posisinya. Yakni menurut beliau ini, ilmu tasawuf ni yang juga disebut sebagai ilmu batin ini merupakan ilmu yang paling tinggi nilai dia lah, yang paling tinggi kedudukannya juga dalam agama kita, serta paling tinggi pancaran sinarnya, yakni cahaya petunjuknya itu paling tinggi kedudukannya tu. Dari segi terangnya cahaya yang ditunjukkan, hidayah yang didatangkannya itu antara yang paling maka dikatakan ilmu ini yang paling tinggi pancaran sinarnya. Nur itu, hidayah itu menerangi kalbu manusia itu, maka nur ilmu tasawuf lah yang paling terang sekali menerangi. Baik. Orang yang menjalankannya, yakni orang yang menghayatinya, mempelajarinya, mengamalkannya, dilebihkan oleh Allah Ta'ala atas hamba-hambanya yang lain. Yakni diberi kelebihan mereka ini sehingga diangkat darjat mereka ini mengatasi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Sebab apa? Dari mana kita nak bertanggungjawabkan kata-kata ni? Bahawa orang yang menjalankannya, yakni orang yang menghayati ilmu ni, diberi kelebihan oleh Allah mengatasi hamba-hambanya yang lain. Kalau kita nak tengok dalil, nak cari dalil mana ni yang mengesahkan kenyataan ni? Antara yang jelas, sama ada kita perasan tak perasan je. Hak jelas, hak mudah sekali, biasa dengar. Ayat yang selalu kita dengar, disebut oleh khatib-khatib dakwah tubah pun selalu sebut. Cuma mungkin kita tak perasan kita sini. Iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, paling tinggi kedudukan, Inna akramakum indallah, tapi ukurannya di sisi Allah, mungkin di sisi manusia mungkin lain lah. Tapi di sisi Allah, nilai yang tingkatan kemuliaan ni atqakum, yang paling bertakwa. Kalau kita tengok sikit sepitah lalu tentang ayat ni, perkataan atqakum itu di isim tafdil, menunjukkan pada yang paling tinggi takwanya. Berarti takwa ni banyak tingkatan dia. Maka di sinilah Al-Ghazali menjelaskan tingkatan takwa dipecahkan pada 3. Satu bahagian saja aspek zahir. Satu bahagian je. Takwa yang disebut oleh Ghazali ni 1/3 saja yang menyentuh tentang amalan-amalan zahir kita ni, ibadah kita, akhlak kita. 2/3 lagi semuanya urusan kalbu dia, urusan dalam manusia. Jadi dikaitkan di sini bahawa bila sebut kalbu tu, kita tahulah ilmunya itu, ilmu batin tadi itu, ilmu khusyuk dalam riwayat yang lain. Nama yang lain tentang tasawuf ni, atau ilmu ihsan dalam hadis ihsan tu, semua itu merujuk ilmu tasawuf. Jadi dapatlah kita nyatakan di sini kenyataan yang disebut oleh beliau ini, itulah antara rujukan yang kita boleh bertanggungjawabkan. Nak menyatakan bahawa orang yang menghayati ilmu ni diangkat darjatnya, dilebihkan mereka ni melebihi hamba Allah berdasarkan tadi tu. Kerana kemuliaan manusia ni pada takwanya. Dan takwa tu apa benda? 2 bahagian tu adalah merujuk pada kalbunya. Maka kalbu itulah merupakan intipati bagi tasawuf. Atas hamba-hambanya yang lain setelah para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam, sudah tentulah bahawa kelebihan mereka ni memang tidak dapatlah mereka ni melebihi para Nabi dan Rasul. Itu sedia maklum dah. Baik, Allah menjadikan kalbu mereka sebagai tempat menyimpan berbagai rahsia. Ni apa benda rahsia-rahsia pula ni? Allah Ta'ala jadikan kalbu ahli-ahli tasawuf ni tempat menyimpan rahsia. Apa maksud rahsia? Rahsia dengan arti benda yang orang tak tahu. Kalau orang tahu tak panggil rahsia dah. Itu rahsia. Jadi sesuatu yang dicurahkan ke dalam hati, yang berupa keyakinan, yang bukan maqamat, ahwal dan juga rahsia-rahsia tasawuf yang lain itu semuanya diklasifikasikan sebagai rahsia. Sebab apa? Dia perkara yang terpendam dalam hati, orang lain tak nampak, tak tahu. Itu rahsia. Bukan rahsia yang pelik, bukan benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Tidak. Tapi nak kabarnya, Allah Ta'ala cetuskan, buka dalam hati mereka itu kefahaman-kefahaman yang mendalam tentang agamanya.
keyakinan-keyakinan yang mendalam, maratib atau martabak-martabak keyakinan mereka itu, mereka capai menusi kalbu mereka itu, semua itu menjadi asrar, menjadi rahsia. Termasuklah kalau kita nak huraikan banyak lagi lah, antaranya rahsia firasah. Kalau kita nak tengok aspek yang lebih yang biasa orang cakap sikit, dan itu memang orang anggap rahsia lah, rahsia firasah. Firasah ni pandangan tumbuh, pandangan yang dia nampak orang tak nampak. Dia dah nampak, dia tahu apa yang orang dah tahu, dan itu kurnia Allah. Ini sesuatu yang sebahagian daripada rahsia yang dimaksudkan. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini bahawa kalbu mereka ni, kalbu ahli tasawuf ni tempat menyimpan rahsia. Apabila mereka ni mendekatkan hati mereka dengan Allah, menyucikan batin, Allah Ta'ala melempahkan kurnia kepada hati mereka ni sehingga dipenuhi dengan berbagai-bagai perkara. Termasuklah ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu kurniaan dia, kefahamannya, keyakinan-keyakinan, maqamatnya, kalau tengok istilah tasawuf. Itu maksud dia, dipenuhi dengan berbagai rahsia. Kalbu mereka itu menyimpan banyak rahsia, terdiri daripada perkara-perkara tadilah. Baik, mereka dijadikan Allah sebagai kelompok elit umat. Maksudnya mereka ni merupakan kelompok terpilih dari kalangan umat inilah. Sebagai tempat terbitnya berbagai sinar ilahiyah di kalangan makhluk. Apa artinya ni? Jadi Allah Ta'ala menurut Syekh Muhammad Amin Kurdi ni, Allah Ta'ala jadikan ahli-ahli tasawuf ni sebagai golongan-golongan khusus di kalangan umat ini. Di sinilah kadang-kadang tasawuf tu dituduh sebagai ada ajaran yang bersifat kasta. Dia kata dalam tasawuf ni ada kelompok orang awam, kemudian ada kelompok orang khusus, kemudian ada lagi khawasul khawas. Ini sistem kasta katanya. Gitu pula dah. Kasta pula dah. Jadi sebenarnya dalam tasawuf ni pembahagian tingkatan. Orangnya itu bebas kepada semua orang, terbuka kepada semua orang. Maksud semua orang dari aspek zohirnya, semua orang berpeluang untuk meningkat tingkatan ke tingkatan tadi, sama ada awam ke khawas ke ataupun khawasul khawas. Adapun sistem kasta yang sedia maklum yang kita mengaji ilmu perbandingan agama tu, kalau kelompok tu duduk pada kasta tu memang tak pindah dah. Kalau duduk kasta rendah sekali, kaya mana sekalipun, kasta yang tak berubah. Itu sistem kasta. Dan tasawuf ni itu hierarki keilmuan mereka. Khawas, khusus, awam, kelompok khawas, kemudian khawasul khawas. Tapi siapa saja boleh berusaha untuk menempuh tingkatan tu. Jadi saya sebut tu antara apa-apa yang pernah kita dengar tentang komen orang tentang aspek pembahagian darjat ni dah dianggap sebagai, dikatakan sebagai ilmu yang berkasta. Jadi mereka ni tempat terbitnya berbagai sinar ilahiyah. Artinya apa? Ahli-ahli tasawuf ni tempat orang yang Allah Ta'ala buka ke dalam hati mereka itu hidayah, rahsia ilmu dan sebagainya, yang mana ilmu-ilmu ini, hidayah-hidayah ini, kefahaman-kefahaman ini ni mereka curahkan, sampaikan kepada umat manusia orang Islam lain untuk diambil manfaat. Sebab itu kita akan lihat dalam kelompok-kelompok ahli tasawuf ni, ada di antara mereka itu alim ulama, yang mana keilmuan mereka itu kadang-kadang kita sendiri pun dah nak fikir macam mana tahap kealiman mereka itu sehingga dapat menulis sesuatu yang kita anggap agak aneh lah. Karya-karya yang mereka terbitkan itu pada tahap yang agak aneh. Nak khabar mereka ni sudah tentu dikurniakan Allah sesuatu yang agak mendalam kefahaman dia itu, sehingga boleh menulis dengan karya-karya yang sangat baik, yang sangat bermutu dan sebagainya. Jadi itu maksud bahawa mereka ni tempat keluarnya cahaya yang akan dimanfaatkan ataupun yang akan memberi manfaat kepada makhluk orang Islam yang lain. Jadi ahli tasawuf lah salah satu golongan yang bersifat demikian itu. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan keilmuan kepada mereka ini, hidayah, pedoman petunjuk, yang mana pedoman petunjuk itu mereka curahkan, mereka gunakan untuk memberi nasihat, mengajarkan kepada umat manusia. Baik. Mereka adalah penolong bagi makhluk. Ni perkataan ni mungkin akhir hari ni saya jelaskan, tengok masa 2 minit, 3 minit lagi tu. Baik, dia kata apa? Mereka adalah penolong bagi makhluk. Mereka ni jadi penolong bagi makhluk.
saya ada tengok satu syarahan kitab yang mensyarahkan Tanwirul Qulub ni. Saya dapat satu kitab tu yang ada takhrij dan tahqiq lah dia, tapi tak koset. Teks asal kitab Tanwirul Qulub tu tak koset, tapi dia buat dalam bentuk ta'liq di bawah. Saya terkejut saya tengok dia ta'liq ayat ni. Ayat mereka yang ahli tasawuf tu adalah penolong bagi makhluk. Dia kata ni ayat syirik, dia kata. Masya Allah, syirik pula dah. Main sekarang syirik selalu. Jadi nak kabarnya, baik secara mudahnya oleh masa sangat terhad ni, perkataan mereka ni ahli tasawuf ni menjadi penolong bagi makhluk ni, yakni ahli tasawuf ni menjadi sebab dengan usaha mereka tu, dengan doa mereka tu dapat menolong manusia. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ahli tasawuf ni adalah sebab saja. Kita kena faham bahawa perbuatan mereka ni tak lebih dari ruang lingkup kasbu, usaha yang dilakukan. Tak lebih daripada tu. Persoalan sekarang, dah boleh tak kita nak kaitkan perbuatan atau menolong ni kepada manusia? Nak kata manusia yang boleh tolong, boleh tak? Persoalan tu yang timbul sekarang. Yang jadi masalah setengah sahabat-sahabat kita dari kelompok, minta maaf lah, daripada yang cenderung kepada fahaman As-Salafi Al-Wahabi ni, cenderung ni, inilah antara poin-poin yang dia dikata bermasalah ni. Kerana dalam kitab-kitab tasawuf menyebut, mengaitkan ulama awliya ni boleh menolong makhluk yang lain. Baik, saya nak beri dalil rekah je, sedua cukup lah. Bahawa menisbahkan perbuatan-perbuatan tertentu kepada makhluk secara majazi itu tidak salah. Tidak salah. Dalam Al-Quran sendiri kita tengok banyak perkara-perkara yang perkara itu merupakan perkara yang menjadi sifat bagi Tuhan tapi dinisbahkan kepada makhluk. Dalam Al-Quran sendiri. Tidakkah kita tengok dalam ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Rauf Rahim tu sifat siapa dia? Tidakkah itu termasuk dalam Asma'ul Husna? Tapi kenapa Al-Quran mensifatkan itu sifat bagi Nabi? Nak kabarnya tidak jadi salah mensifatkan benda-benda macam ni kepada makhluk dengan kefahaman yang betul. Sekalipun nama serupa. Baik. Contoh lain. Pengusi boleh seminit dua lagi dah. Baik. Ayat lain. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Cuba tengok ayat ni. Wali tu, wali penolong. Wali ni penolong. Tapi ayat ni beritahu macam mana? Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Penolong kamu adalah Allah. Tapi bukan setakat tu saja. Wa rasuluh. Dan rasulnya juga jadi penolong. Jadi kita kena fahamlah. Allah sebagai penolong itu hakiki. Adapun penolong nisbah ke makhluk itu majazi dan boleh guna macam tu, tidak jadi salah, tak jadi halangan. Kita tengok dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Apa yang Nabi Isa kata? Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Jadi Nabi Isa menisbahkan diri kepada diri dia. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Aku menyembuhkan penyakit sopok tu. Aku sembuh. Dah Nabi Isa dah jadi Tuhan ke mana? Itu kena tanya. Jadi, kenapa dia tak kata Allah Ta'ala yang menyembuhkan benda ni? Dia aku. Wa ubri'u. Aku yang menyembuhkan penyakit itu. Jadi, ternyata bahawa perbuatan itu dinisbahkan kepada si pelaku tu secara majazi. Dan tidak salah. Akhir sekali, saya nak khabar. Baik. Kalau kita anggap menisbahkan perbuatan menolong ni kepada makhluk satu kesalahan dan sebagainya, macam mana dengan hadis Nabi, salam biatur Nabi? Tidakkah kita dengar hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Tengok hadis ni macam mana. Dan Allah Ta'ala tu menolong hambanya selama mana hamba tu menolong hambanya. Jadi hadis tu sendiri mengisbatkan bahawa manusia ni boleh tolong manusia. Madamal abdu fi auni akhihi. Aun, pertolongan tu. Selama mana manusia itu menolong hambanya. Jadi menisbahkan perbuatan menolong kepada makhluk ni tidak salah. Sekalipun kita tahu hakikat pertolongan tu hanya Allah Ta'ala saja.
tapi kita faham kalau itu berlaku secara majazi. Itu ialah, tapi kalau kita tengok dalil-dalil yang lain masih banyak lagi, tapi saya rasa cukup untuk menjelaskan. Jadi saya sebut perkataan tadi tu, saya terkejut tengok kepada orang yang mentahlik kita ni, dia kata ini syirik ni, Masya Allah. Oh, syirik cepat dah lalu. Tapi macam saya katalah, setakat itu sajalah untuk kali ini. Nanti insya-Allah huraian selanjutnya kitab ini akan kita sambung pada kali yang akan datang lagi lah. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pihak Masjid UKM mengucapkan terima kasih kepada Dr. Profesor Madya, Dr. Abdul Manan Muhammad di atas penerangan tadi yang cukup baik saya rasa lah. Memang panjang lagi sebenarnya kalau kita nak kupas ni, kalau kita lihat masih lagi kita dalam tadi di awal-awal tadi mengenai contohnya kesan-kesan kepada hati, kesan dosa dan maksiat kepada hati, dan tadi baru kita masuk tasawuf sedikit. Jadi insya-Allah harapnya para penonton semua masih lagi kita bersama di minggu hadapan, sama-sama untuk kita teruskan lagi. Rasa macam tak nak berhenti tadi dengar Doktor. Seronok dengar satu persatu kupasannya yang tadi. Alhamdulillah, banyak kita kata membuka ruang pemikiran kita yang baru, dan juga kita kata tu membersihkan hati kita. Banyak perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang selama ini, yang mana kesan dosa dan maksiat ini juga akan memberi kesan kepada kehidupan kita yang kita lihat sebagaimana sekarang inilah apa yang telah terjadi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, sekali lagi pihak Masjid UKM mengucapkan terima kasih kepada semua yang sama-sama menonton. Jangan lupa untuk share, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Dan sekali lagi pihak Islam memohon maaf anda ada kekurangan daripada pihak kami, dan insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya